perbezaan yang telah dilakukan, diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibul Haq. Dalam kitab ini banyak menerangkan tentang hukum hakam. Hukum hakam, amalan-amalan yang disunatkan berkaitan dengan bulan-bulan yang tertentu. Tapi di antara yang menarik perhatian kita ialah keterangan yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani mengenai perbezaan sihir dengan karamah. Ada beberapa perbezaan, bukan satu saja. Saya sebutkan apa yang saya ingat. Yang pertama, tuan-tuan, karamah itu datangnya daripada Allah, maka berlakunya mendadak. Makna mendadak, tak disangka-sangka. Orang ramai pun tak sangka, diri yang menerima karamah pun tak menyangka. Katalah karamah kasyaf, Sayyidina Umar ketika beliau memberi khutbah Jumaat, tiba-tiba dia nampak sepasukan tentera Islam yang sedang berperang dipimpin oleh seorang panglima bernama Sariyah. Sayyidina Umar pun kenal panglima ini. Tiba-tiba Sayyidina Umar nampak jelas di depan mata. Lalu Sayyidina Umar pun berhenti dari khutbah, lalu menyebut dengan sekuat-kuatnya, "Ya Sariyah al-Jabalah, wahai Sariyah, jaga-jagalah atas bukit itu, karena di atas bukit itu ada tentera musuh." Yang herannya, tuan-tuan, Sariyah yang jauh mungkin ratusan kilometer boleh dengar. Kerana itu maka tentera Islam selamat. Ini mendadak. Sayyidina Abu Bakar dan seorang sahabat lain bernama Khandalah ikut dalam rombongan Rasulullah pergi ke satu tempat. Di tengah jalan itu tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar nampak alam akhirat, nampak surga, nampak neraka. Khandalah pun sama. Jadi ini berlaku mendadak, tuan-tuan, tidak disangka-sangka. Tapi sihir, sebaliknya sihir dia berlaku boleh diketahui. Kalaulah ada seorang ahli sihir, dia nak tunjukkan kehebatan sihirnya, semua yang menunggu tu tahu ini nanti berlaku macam ni, berlaku macam ni. Itu masanya boleh diketahui. Kalau karamah tidak dapat diketahui sama sekali. Kalau sihir boleh diatur, tuan-tuan, boleh diatur oleh ahli sihir itu. Jadi boleh diketahui akan berlakunya. Ini yang pertama. Yang kedua, sihir adalah kebolehan seseorang, sehingga kita sebut ahli sihir. Karamah dia bukan kebolehan seseorang, dia tak tahu. Contohnya kita berbalik semula lah, cerita Sayyidina Umar tadi. Sesudah itu, tuan-tuan, Sayyidina Umar ni ada seorang hamba, asalnya seorang jenderal tentera Parsi bernama Abu Lu'lu'. Walaupun Sayyidina Umar sudah layan sebaik-baiknya, tapi dia merasa terhina lagi kerana menjadi orang suruhan Sayyidina Umar. Jadi satu hari Abu Lu'lu' ni bagi hint, bagi bayangan, dia nak bunuh Sayyidina Umar. Kata Abu Lu'lu', "Wahai Amirul Mukminin, aku dulu ketika di Parsi bukan hanya memegang jawatan seorang jenderal tentera, tapi aku juga seorang engineer yang mahir membuat kisar-kisar gandum. Kisar-kisar gandumku di Parsi sangat terkenal. Boleh tak saya buatkan sebuah kisar gandum yang sangat ajaib, akan menjadi perbualan manusia hingga hari kiamat." Ini bayangan Abu Lu'lu' nak bunuh Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar dia tak tahu. Apa kata Sayyidina Umar? Baguslah, buatkan, aku sangat suka. Beberapa hari lepas itu, tuan-tuan, Abu Lu'lu' endap di tepi jalan ketika Sayyidina Umar pergi masjid. Ketika itulah diterkam oleh Abu Lu'lu' sehingga mati. Kan cerita kematian Sayyidina Umar ni terus menjadi buah mulut manusia sampai hari kiamat. Kenapa Sayyidina Umar tidak kasyaf? Sekiranya Sayyidina Umar ada sihir, kerana seorang ahli sihir itu ada pembantu, apa dia? Iaitu jin dan syaitan. Kalau Sayyidina Umar ahli sihir, Sayyidina Umar tahu. InsyaAllah Sayyidina Umar yang tahu menerusi apa maklumat yang didapati daripada jin dan syaitannya,
Mungkin Sayyidina Umar cakap, kau nak bunuh aku ya. Tapi tak ada, itu tak berlaku. Begitu juga cerita Abu Bakar dan Khandalah yang nampak surga neraka, tuan-tuan. Bila dah balik ke rumah, 1-2 minggu dia cuba nak tengok lagi surga neraka. Kerana sangat ajaib ya, surga dan neraka. Sayyidina Abu Bakar pagi dan petang dia cuba tengok tak boleh, cuba tengok tak boleh. Khandalah pun tak boleh. Sudah beberapa hari tak boleh. Khandalah ini memikirkan dirinya sudah imannya sudah merosot. Sayyidina Abu Bakar pun begitu. Tapi antara satu sama lain tak tahu. Khandalah pun bergegas ke rumah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun bergegas. Kedua-duanya bertemu tengah jalan. Allah nak takdirkan bertemu tengah jalan. Sayyidina Umar tanya pada Khandalah, "Kaifa anta ya Khandalah?" Macam mana imanmu ya Khandalah? Maka Khandalah menjawab, "Nafaka Khandalah ya Abu Bakrin." Wahai Abu Bakar, Khandalah sudah munafik. Sayyidina Abu Bakar cakap, "Masya Allah ma taqulu." Masya Allah, apa engkau cakap ni wahai Khandalah? Khandalah pun ceritakan, hari itu ketika aku bersama Rasulullah dalam rombongan yang kau pun ada, aku boleh nampak surga dan neraka. Bila aku balik beberapa hari ni, aku cuba tengok pun tak boleh dapat. Tentulah aku dah munafik wahai Abu Bakar. Barulah rahsia Abu Bakar pecah. Kata Abu Bakar, "Wahai Khandalah, aku pun begitu juga. Aku pun nampak surga neraka hari itu. Bila aku balik ke rumah, aku cuba pun tak boleh." Jadi kalau gitu mari kita jumpa Rasulullah. Kedua-duanya jumpa Rasulullah. Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Bakar dan Khandalah panjang lebar. Tapi nasihat Rasulullah ni di hujung kata-kata Rasulullah ini sangat penting yang boleh kita jadikan panduan. Sesudah Rasulullah terangkan satu persatu panjang lebar, maka Rasulullah menutup nasihat kepada Abu Bakar dan Khandalah dengan menyebutkan, "Ya Abu Bakrin, ya Khandalah, as-sa'ata 2 kali." Apa makna as-sa'ata? Wahai Abu Bakar, wahai Khandalah, berlakunya nampak surga dan neraka yang kau alami itu hanya akan berlaku bila dikehendaki oleh Allah pada masa yang ditentukan oleh Allah saja. Itu bukan kebolehanmu. Jadi Abu Bakar dan Khandalah lega. Rupanya kalau karamah datangnya daripada Allah, bukan kebolehan diri. Bila Allah kehendaki saja baru berlaku. Tapi sihir, tuan-tuan, boleh dilakukan bila-bila oleh ahli sihir. Ini beza yang seterusnya ya. Sihir itu kebolehan seseorang, tapi karamah itu datangnya daripada Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir ini, sihir itu biasanya berulang-ulang, benda yang sama. Katalah kebal, berulang-ulang. Tapi karamah dia sekali, seperti mukjizat. Karamah berlaku sekali, tidak berulang 2 kali, 3 kali, tak ada. Seperti juga mukjizat, tuan-tuan. Kalau kita baca mukjizat Rasulullah, memang Rasulullah dikurniakan oleh Allah berbagai mukjizat, ratus-ratus mukjizat. Tapi satu jenis mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah SAW sekali, tidak berulang. Cuba bacalah dalam buku-buku berkaitan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Apa saja mukjizat Rasulullah yang Rasulullah terima daripada Allah, dia berlaku sekali. Katalah ya, mukjizat air keluar dari celah-celah jari Rasulullah, sekali itu saja, tidak berlaku pada masa lain. Tapi sihir boleh berulang. Ini sangat penting, berulang.